Yang sahih di Berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Rabu 27 Julai. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Larangan ahli parlimen lompat parti, jamin kestabilan politik jangka panjang. Siswazah kelas pertama dapat pengecualian bayar balik pinjaman PTPTN. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Pastikan kestabilan politik dan elak negara terus berdepan krisis politik tiada berkesudahan. Itu tujuan penggubalan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 yang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Jelas Perdana Menteri, pindaannya juga memberi mesej jelas kepada setiap ahli Dewan Rakyat supaya berpegang kepada prinsip parti yang diwakili. Ia bagi melindungi mandat rakyat yang mengundi serta kepercayaan terhadap mereka ketika proses pilihan raya berlangsung. Selain daripada itu, saya yakin rang undang-undang ini juga mampu menghentikan tindakan mana-mana pihak yang dipilih dan dilantik daripada bertukar parti tanpa sebab kukuh atau alasan menasabah, sekaligus memastikan kestabilan politik negara untuk suatu jangka masa panjang. Penggubalan rang undang-undang ini telah mengambil masa hampir setahun. Sesungguhnya proses penggubalan bukanlah suatu proses yang mudah kerana ia melibatkan masa, tenaga dan komitmen semua pihak terlibat, iaitu Jawatankuasa Pilihan Khas, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Peguam Negara dan Parlimen Malaysia. Penggubalannya juga merupakan sejarah besar negara kerana dihasilkan melalui perundingan dan perbincangan antara kerajaan dan pembangkang. Justru Perdana Menteri berharap RUU itu berupaya melakar sejarah seperti pindaan perlembagaan berkaitan Perjanjian Malaysia tahun 1963 yang memperoleh sokongan penuh daripada semua ahli parlimen. Pindaan itu hanya dapat diluluskan jika mendapat sokongan pada bacaan kali kedua dan bacaan kali ketiga tidak kurang dari 2/3 atau minimum 148 ahli Majlis Parlimen. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan terdapat beberapa parameter dalam penggubalan RUU berkenaan. Antaranya, perundangan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti ini tidak akan terpakai secara prosperatif, iaitu pelaksanaan akta mulai tarikh kuat kuasa akta. Yang keenam, penggunaan simbol parti politik atau simbol parti gabungan tidak akan diambil kira dalam rang undang-undang berkaitan dengan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Yang ketujuh, mana-mana ahli Dewan Rakyat yang bertukar parti politik atau mana-mana ahli Dewan Rakyat yang meninggalkan parti politik yang beliau menjadi calon semasa pilihan raya untuk menjadi ahli Dewan Rakyat bebas akan terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat dan perlu mengosongkan kerusi. Menerusi sesi perbahasan pula, Wakil Pengerang Datuk Seri Azalina Othman Said menegaskan perbuatan lompat parti sebenarnya satu tindakan derhaka kepada rakyat. Ini kerana seseorang ahli parlimen telah bertemu rakyat bagi memperoleh undi yang berlangsung setiap 5 tahun sekali. Saya melihat akta lompat parti ini dalam pindaan perlembagaan mempunyai dua jenis lompatan. Voluntary jump dengan izin, involuntary jump, iaitu di mana lompat itu dipaksa secara tersirat ataupun tersurat. Kerana kita tidak lari daripada kebenaran
bahawa pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Melaka dan juga di Johor, rakyat tidak keluar mengundi begitu ramai. Rakyat marah dengan kita. Rakyat muak dengan kita. Apa alasan sekalipun. Pembinaan perlembagaan ini memberikan gambaran bahawa ada... Wakil Port Dickson selaku Ketua Pembangkang pula menyifatkan RUU berkenaan sebagai permulaan bersejarah bagi mengembalikan integriti ahli politik, sistem politik dan demokrasi negara. Pada segi undang-undang perlembagaan, tetapi pengertian moral, integriti ahli parlimen yang tidak dianggap sebagai penjual maruah dan khianat kepada amanah yang ditunjukkan. Tiada lagi perjanjian atau memorandum persefahaman MOU baharu dimeterai antara kerajaan dan Pakatan Harapan selepas 31 Julai. MOU Transformasi dan Kestabilan Politik yang dimeterai antara kerajaan dengan pembangkang tahun lalu akan diteruskan sehingga Parlimen dibubarkan. Fokus kini memastikan kepentingan dan kestabilan rakyat terpelihara. Kerjasama bertulis saya rasa tidak ada lagi. Kita dah bersetuju. Kita sama-sama bersetuju tidak perlu ada perjanjian baru, tidak perlu lagi. Tidak perlu ada perjanjian baru ataupun persefahaman yang baru, tidak perlu. Ya, saya mesti aku dengan keputusan parti saya. Jadi saya dah maklumkan kepada mereka, UMNO dah buat ketetapan tidak sambung. Ya, tetapi tak sambung dari segi perjanjian secara bertulis. Tidak sambung lagi. Jadi kita pun semua dah bersetuju. Pembangkang pun bersetuju tak perlu ada perjanjian baru secara bertulis, tak perlu. Tapi persefahaman untuk kepentingan rakyat kita boleh teruskan. Bagi menjamin kestabilan politik dan sebagainya kita boleh teruskan. Saudara, tindakan pantas pasukan teknikal TNB berjaya memulihkan gangguan bekalan elektrik yang berlaku di beberapa kawasan di Semenanjung secara berperingkat seawal 20 minit gangguan berlaku. Gangguan bermula kira-kira 12.39 tengah hari tadi, pulih sepenuhnya pukul 3.02 petang. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Baharin Din berkata, siasatan terperinci akan dijalankan bersama Suruhanjaya Tenaga dan gangguan siang tadi disebabkan kerosakan di pencawang masuk utama Utara Yong Peng, Johor namun tidak melibatkan sebarang kebakaran. Insiden itu mengakibatkan kehilangan beban sebanyak 2.2 gigawatt yang merupakan 10% daripada keseluruhan permintaan bekalan di Semenanjung. Antara kawasan terjejas Petaling Jaya, Ceras, Bangi, Bayan Lepas, Seberang Jaya, Pancur dan Bandar Indra Mahkota. Sementara itu, jurucakap DBKL memaklumkan situasi sama turut menjejaskan sementara perkhidmatan lampu isyarat dan kamera litar tertutup di beberapa kawasan di Ibu Negara. Petugas trafik diarah mengawal dan mengawasi lalu lintas susulan gangguan bekalan. Rapid Rail Sendirian Berhad pula memaklumkan gangguan bekalan menjejaskan perkhidmatan rel di Lembah Kelang, terutama laluan LRT Ampang, Seri Petaling melibatkan 11 stesen. Penumpang terjejas ditawarkan kupon perjalanan sehala percuma yang perlu ditebus di kaunter khidmat pelanggan. Dalam pada itu, Malaysia Airports berkata perkhidmatan di KLIA turut terjejas sementara melibatkan bangunan terminal utama. Sementara itu, di Ibu Negara, tinjauan sekitar lembah pantai mendapati beberapa premis perniagaan seperti stesen minyak, kedai makanan dan perkhidmatan gunting rambut turut terjejas. Kenderaan bergerak lancar meskipun berlaku gangguan bekalan elektrik di persimpangan lampu isyarat, manakala di stesen komuter pula perkhidmatan beroperasi seperti biasa. Di Pulau Pinang turut mengalami gangguan bekalan elektrik termasuklah lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas. Manakala beberapa kilang di kawasan perindustrian Bayan Lepas terpaksa dihentikan sementara waktu sebelum bekalan pulih sepenuhnya. Bila tadi tak ada elektrik, kejap tadi taklah terjejas, sistem kami semua tak terjejas, lampu je tak ada. So lepas kejap tu semua dah okey dah. Masa tadi yang blackout tadi saya ada
lebih kurang dalam 5 minit macam tu dia, tapi dia menyala satu-satu lah, tapi kami punya kaunter ni setengah jam lah. Di Negeri Sembilan, 3 daerah mengalami gangguan sementara bekalan elektrik melibatkan Seremban, Port Dickson dan Tampin. Antara yang terjejas, Institut Memandu RDS Driving Academy Sendirian Berhad. Paling terkesan ialah ketika kami nak merekod data-data student atau murid. Sebab apa yang kita berajar sini semua ada dia punya rekod. Rekod untuk kita kemas kini dan kita hantar pada Jabatan DPJ. DPJ akan cek semula siapa yang telah belajar berapa jam. Itu dari segi sudut mengumpul data dan maklumat agak sukarlah, dan semuanya terpaksa dibuat secara manual. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah memuji usaha Lembaga Zakat Negeri Kedah membangunkan program Smart Sawah berskala besar. Inisiatif tersebut bukan sahaja membantu menjamin bekalan makanan asas untuk golongan asnaf, malah memperkasa ekonomi umat Islam. Beta amat yakin sekiranya usaha-usaha yang dilakukan ini dapat diikuti oleh institusi-institusi yang lain dan dibantu sepenuhnya oleh semua pihak, terutamanya organisasi-organisasi korporat dan institusi keuangan Islam yang lain. Pasti usaha pembangunan ummah sebegini dan teruskan berkembang demi maslahah umat keseluruhannya. Pharma Perlis terus memperluas pemasaran produk dalam kalangan usahawan bimbingan menerusi pembukaan 5 pasar tani. Dengan nilai jualan mencecah RM500,000 setiap bulan, pembukaan pasar itu dilihat dapat membantu pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan selain segar dan berkualiti. Harga ditawarkan 10 hingga 20% lebih murah berbanding harga pasaran biasa, menjadikan pasar tani antara pilihan pengguna. Bahawa kita dapat membantulah terutamanya golongan-golongan yang berpendapatan rendah, terutamanya rakyat Perlis. Para peniaga kita ambil di bawah program Pharma untuk peniaga-peniaga yang bawah 40, B40 yang pendapatan kurang daripada 4,000, dan banyak bekalan-bekalan yang mereka jual, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging adalah hasil daripada usaha mereka. Pelaksanaan program jualan lebih murah ataupun jualan murah keluarga Malaysia sudah hampir dimutamatkan konsepnya. Jumlah kawasan ditambah lagi, sekarang ini menjadi 639 yang akan berjalan serentak bermula pertengahan bulan Ogos sehinggalah ke akhir tahun. Bertemu kembali. Saudara, seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 3 Ogos. Peningkatan jualan sebanyak 300%. Itu kejayaan dinikmati seorang usahawan wanita di Pulau Pinang setelah menyertai kempen inisiatif e-dagang Belanjawan 2021, anjuran Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC.
Cheryl Ho, 35 tahun mengakui jualannya mencatatkan peningkatan hingga mampu menembusi pasaran antarabangsa. Dia yang mengusahakan bahan pendidikan kanak-kanak buatan tangan di bawah jenama CT mendapat pelbagai bantuan daripada agensi tersebut. Melihat potensi dan peluang yang diterima daripada program MDEC, dia nekat berhenti kerja di sebuah syarikat swasta untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada perniagaan. Selepas menyertai kempen e-dagang, produk-produk Siti telah mendapat jumlah tempahan yang lebih memberangsangkan dan seterusnya hasil jualan kami meningkat dengan ketara berbanding sebelum ini. Dengan peningkatan permintaan, ia secara langsung mengurangkan kos pembelian bahan mentah sebab kita boleh membeli secara pukal, jadi kosnya, harganya jadi lebih rendah. Cheryl kini merancang memasarkan produknya seperti buku interaktif, poster, kit craft, layang-layang dan kit lukisan ke Singapura dan Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat rancangan untuk berkembang ke Singapura dan memperbanyakkan lagi tawaran produk-produk kami ke Amerika Syarikat. Cheryl turut mempelawa orang ramai menjana pendapatan tambahan dengan menjadi ejen dan stokis produknya. Ya, ini pula kabar gembira buat peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN yang memperoleh ijazah sarjana muda kelas pertama. Mereka dikecualikan daripada membayar balik pinjaman bagi pengajian bermula pada tahun 2019. Perdana Menteri berkata keistimewaan itu diberikan semula kepada peminjam tanpa mengambil kira status ekonomi, bangsa dan agama. Saya berharap PTPTN dapat berbincang dengan Kementerian Keuangan berkenaan perkara ini dari segi peruntukan yang terlibat. Ini sebagai dorongan kepada anak-anak keluarga Malaysia untuk belajar bersungguh-sungguh dan mendapatkan kelulusan yang terbaik dalam pengajian mereka. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berucap pada sambutan Jubli Perak 25 tahun PTPTN di Ibu Negara. Saudara, PTPTN berjaya membantu 3.67 juta pelajar meneruskan pengajian sejak 25 tahun penubuhannya. Bermula pada tahun 1997, keseluruhan pinjaman berjumlah 66.87 bilion ringgit telah diagih dan sehingga Jun lalu lebih 2 juta atau 82.04% peminjam telah membayar balik pinjaman. Sumbangan dan jasa PTPTN kepada keluarga Malaysia bagi melahirkan generasi minda kelas pertama. Perdana Menteri menyifatkan PTPTN sangat komited dalam memikul mandatnya bagi memastikan tiada individu tercicir melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Saya dimaklumkan seramai 3.67 juta keluarga Malaysia telah dibantu bagi meneruskan pengajian dengan keseluruhan pinjaman berjumlah 66.87 bilion ringgit sehingga kini. Saya percaya ramai yang telah menamatkan pengajian memperolehi pekerjaan yang baik dan secara langsung menaikkan taraf kehidupan mereka sekaligus menjadi aset ataupun modal insan penting kepada negara. Penerima Anugerah Keluarga Malaysia S. Sukantini mengambil teladan ibu bapa yang mula menyimpan sejak beliau kecil telah mendorong dirinya meneruskan tabungan buat anaknya. PTPTN banyak membantu memberi satu platform untuk kita save money. Lepas tu dan juga banyak
universities yang recognize kalau kita ambil loan daripada PTPTN lah. And then kalau untuk masyarakat, saya ingin bagi tahu dari kecil sekarang kita harus ada plan untuk save duit, especially untuk pendidikan, supaya in future will be very helpful. Dan PTPTN sesuatu platform yang trustable. Jadi for us to save the money. Jadi mulakanlah simpanan dari sekarang. Terima kasih PTPTN sudah membuat platform untuk kami sekeluarga, saya dan adik-beradik saya untuk save money dan melanjutkan pelajaran. Dan terima kasih jugalah untuk buat platform untuk rakyat masa depan jugalah untuk save money. Penerima anugerah tokoh peminjam PTPTN Ahmad Nur Ashrul Nur Taib dari Kota Kinabalu, Sabah sangat bersyukur apabila diberi peluang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi hasil bantuan pinjaman tabung PTPTN. Saya mengucapkan terima kasih, bersyukur sangat-sangat disebabkan dengan adanya PTPTN ini saya mampu mendapat peluang untuk meneruskan pelajaran di UiTM Sarawak. Sebelum ini saya tidak mempunyai apa-apa sumber. Dengan adanya PTPTN ini kita melihat dia memberi ruang untuk kita terus menjalankan dan menyelesaikan pengajian. Sementara itu, bilangan siswazah menganggur di negara ini berkurangan kepada 4.1% tahun lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin dalam satu kenyataan memaklumkan 33.9% siswazah menganggur adalah dalam kalangan kelompok berkaitan dengan bidang kemahiran. Mengikut statistik siswazah 2021, bilangan graduan ialah 5.61 juta tahun lalu. Ia mewakili 22.1% daripada penduduk yang bekerja dan berumur 15 tahun ke atas. Bilangan graduan yang bekerja meningkat 5% kepada 4.57 juta orang tahun lalu berbanding 4.35 juta orang pada 2020. Pembentukan pasukan ini adalah untuk mengukuhkan jalinan kerjasama pelbagai agensi dan dia akan diperkembangkan mengikut keperluan. Jawatankuasa ini akan menekankan kepada aspek penguatkuasaan dan tindakan-tindakan yang akan diambil daripada semasa ke semasa secara berterusan. Pelaksanaan program jualan lebih murah ataupun jualan murah keluarga Malaysia sudah hampir dimutamatkan konsepnya. Jumlah kawasan ditambah lagi, sekarang ini menjadi 639 yang akan berjalan serentak bermula pertengahan bulan Ogos sehinggalah ke akhir tahun. Masih bersama berita perdana. Adun Teronoh Paul Yong Chu Kiong didapati bersalah merogol pembantu rumahnya pada 2019. Dia dihukum penjara 13 tahun dan 2 sebatan. Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh Datuk Abdul Wahab Muhammad membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman tersebut sementara rayuan difailkan di Mahkamah Rayuan. Mahkamah kemudian membenarkan Yong diikat jamin RM30,000 dengan seorang penjamin sementara dokumen perjalanannya perlu diserahkan kepada mahkamah. Di Mahkamah Session Bandar Baru Bangi, pasangan suami isteri mengaku bersalah mendera anak angkatnya berusia 4 tahun. Hakim Effendi Nazila Abdullah menjatuhkan hukuman denda RM20,000 setiap seorang. Amira Hamzah dan suaminya Muhammad Fitri Jasman, warga Singapura, didakwa menganiaya kanak-kanak perempuan itu hingga mengakibatkan kecederaan fizikal.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menerima watikah pelantikan 6 ketua perwakilan asing ke Malaysia di Istana Negara. Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria turut berangkat ke istiadat penyerahan watikah pelantikan dan majlis mengadap itu. Ketua-ketua perwakilan asing yang bermastautin di negara ialah Menzi Sifo Dlamini dari Eswatini, Muhammad As-Sadiq Masaus Atia dari Libya dan dari Turki Emir Salim Yuksey. Manakala yang tidak bermastautin ialah Katos Jibau Matai dari Sierra Leone, Eligio Alberto Salas de Leon, Panama dan Bruini Garabito Segura, Dominika. Hadir sama pada istiadat itu Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Amran Muhammad Zain. Saudara, seterusnya kita ke edisi sukan bersama Azam Hussein. Silakan Azam. Kem Karate Negara lakar kejutan di Thailand. Pengendali Harimau Selatan pulang ke negara asal. Terima kasih Andy dan Megara Gambang. Assalamualaikum dan salam sukan buat semua. Edisi sukan kita mulakan dengan perkembangan Tamasya Sukan Universiti ASEAN AUG di Ubon Ratchathani, Thailand. Kem Karate Negara berjaya menghadiahkan 3 pingat emas menerusi kategori kata berpasukan lelaki, Komite Individu Wanita bawah 50 kg dan Komite Individu Wanita bawah 55 kg. Emas pertama disumbang oleh trio Kojiro Yong, Dennis Lim, Chan Zeng Song yang meraih pungutan mata tertinggi selepas mempamerkan aksi mengagumkan. Si Shahmalarani pula menghadiahkan emas kedua selepas menundukkan wakil dari Laos bagi kategori Komite Individu Wanita bawah 50 kg. Bagi acara Komite Individu Wanita bawah 55 kg, pingat emas dan perak menjadi milik Malaysia selepas aksi penentuan pingat antara P. Maduri dan G. Darishini. Begitupun, emas menjadi milik P. Maduri yang unggul dari segi perlawanan dan pengalaman. Skuad karate turut berjaya meraih masing-masing 1 pingat perak menerusi kata individu lelaki dan wanita dirangkul oleh Song Shan Zhen dan Madeline Wong. Kojiro Yong turut meraih gangsa menerusi kata individu. Secara keseluruhan, skuad karate memungut 3 pingat emas, 3 perak dan 1 gangsa. Kekangan yang dihadapi atlet negara selama 2 tahun akibat COVID-19 bukan halangan bagi mereka mempersiapkan diri untuk beraksi cemerlang di Tamasya Sukan Commonwealth. Pelbagai latihan intensif diteruskan termasuk secara dalam talian. Bagi Tamasya edisi Birmingham 2022, Majlis Olimpik Malaysia MOM telah menetapkan sasaran yang cukup realistik. Rekod peribadi dan pencapaian semasa dijadikan kriteria pemilihan atlet. Muhammad Sharifuddin Arsad ada kupasannya. Pada edisi 2018 di Gold Coast, Australia, menyaksikan kejayaan kontingen negara membawa pulang 7 pingat emas, 5 perak dan 12 gangsa. Namun, sasaran kali ini adalah 6 emas seperti yang diumumkan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu baru-baru ini. Secara perbandingan, cabaran Malaysia di Birmingham bakal digalas 104 atlet berbanding 178 atlet pada 2018. Mereka disenaraikan dalam 14 jenis sukan dengan 4 daripadanya merupakan sukan para. Sukan yang disasarkan membawa kilauan pingat emas melibatkan badminton, gym rama, terjun, bowling padang, angkat berat dan powerlifting. Antara atlet yang diletakkan sandaran emas adalah gandingan kem terjun negara Datuk Panda Lila Rino dan Nur Dabita Sabri. Pasangan itu meraih gangsa acara 10 meter platform terjun seirama di Kejohanan Dunia Budapest 2022. Dalam acara berbasikal trek pula, harapan diletakkan di bahu Shah Firdaus Sahrum selepas sah Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang tidak dapat bersama selepas pembedahan.
Tak adalah balas dendam, tapi saya nak buat yang terbaik sebab saya last time saya dapat nombor 4 untuk Commonwealth Game. So this time hopefully something good lah. Manakala bagi jago baling tukul besi negara Jackie Wong Siu Che, beliau memasang impian sekurang-kurangnya untuk memecah rekod kebangsaannya nanti pada Sukan Commonwealth Birmingham yang bermula pada 28 Julai hingga 8 Ogos ini. Saya dalam keadaan yang baik dan juga sehat bagi persiapan saya berjalan ke Sukan Commonwealth. Tapi memang lagi belum sampai peak lagi lah. Saya harap dalam lebih kurang ada 10 hari lagi yang akan menjalani latihan di situ. Harap dalam 10 hari itu nanti saya akan sekali lagi peak di 4 hari bulan nanti. Perkembangan positif turut dikongsi jago powerlifting para negara, Boni Bunyau Gustin. Persiapan akhir ni semua berjalan dengan baik. Yang Jumaat lepas pun last training semuanya jalan dengan baik. Kita mengharapkan yang terbaik di sana. Dalam kejohanan powerlifting para terbuka Asia Oceania 2022 di Pyeongtaek, Korea Selatan bulan lalu, Boni menghadiahkan emas buat kontingen negara selepas muncul juara kategori 72 kg. Untuk edisi ke-22 ini, Malaysia telah mengambil langkah berani dengan menghantar 12 atlet muda bagi membuktikan kemampuan mereka di kejohanan kedua terbesar dunia itu. Mereka tersenarai selepas mempamerkan prestasi cemerlang di Sukan SEA ke-31 Vietnam Mei lalu. Skuad rugby dan terjun menjadi pasukan paling ramai dengan masing-masing diwakili 13 dan 12 atlet. Gimnastik artistik, judo, tinju dan triathlon masing-masing menghantar 2 atlet. Walaupun kita berdepan dengan ancaman COVID-19 selama 2 tahun, itu tidak mematahkan semangat atlet Malaysia dalam membuat persiapan menjelang aksi Sukan Commonwealth 2022. Apa yang diharapkan ketika ini oleh seluruh rakyat Malaysia adalah beraksilah dengan sebaik mungkin dan membawa pulang 6 peringkat emas yang disasarkan. Syariful Arsyad, RTM. Perkembangan bola sepak tempatan. Pengendali Johor Darul Ta'zim JDT Benjamin Mora sah meninggalkan skuad Harimau Selatan. Perkara itu dimaklumkan pasukan melalui hantaran di laman Facebook. Menerusi hantaran tersebut, JDT memaklumkan Mora memohon untuk pulang ke negara asalnya, Mexico, bertujuan menyelesaikan urusan peribadi. JDT menghormati permintaan tersebut dan merakamkan penghargaan atas khidmat bakti Mora sepanjang bersama skuad Harimau Selatan. JDT turut bersedia untuk mendapatkan semula khidmat jurulatih berusia 43 tahun itu sekiranya beliau mahu kembali berkhidmat kelak. Mula berkhidmat sejak 2017, Mora disifatkan sebagai jurulatih pasukan paling berjaya dengan menjulang 4 kejuaraan Liga Super, 4 Piala Sumbangsih, 1 gelaran Piala Malaysia selain melayakkan JDT ke pusingan kalah mati Liga Juara-Juara AFC tahun ini. Beralih ke saingan Liga Super, Melaka United memanfaatkan aksi di laman sendiri apabila mencatat kemenangan selesa 4-1 ke atas pasukan tercorot Penang FC di Stadium Hang Jebat. Ini adalah kemenangan keempat yang direkodkan skuad Antuah dalam saingan Liga musim ini. Melaka membuka tirai jaringan seawal minit keempat menerusi Manuel Oti sebelum Adriano Narciso menggandakan jaringan minit ke-36. Di babak kedua, Penang semakin tertekan selepas 2 lagi pemain import Melaka, Ifedayo Olusegun dan Justin Bass masing-masing meledak gol ketiga dan keempat pada minit ke-58 dan ke-60. Skuad Harimau Kumbang bagaimanapun berjaya memperoleh gol sagu hati yang disumbangkan Lucas Silva pada minit ke-86. Dan pada itu, kemenangan besar tersebut tetap menimbulkan sedikit kegusaran buat Ketua Jurulatih MUFC, Muhammad Asri Ningkal. Yalah, I think macam pemain-pemain lokal yang ada dalam skuad Melaka, macam dia orang kena belajar lah daripada pemain import. Macam mana dia orang behavior dia orang, perangai dia orang masa training, dia punya attitude tu. So I think pemain-pemain tempatan perlu belajar daripada pemain-pemain import lah. So I think secara tak langsung ia memberi satu aura yang positif atau impak yang positif kepada pemain-pemain lokal.
Sementara itu, bagi pengendali Penang FC, Zainal Abidin Hassan, pasukannya perlu segera memperbaiki kelemahan agar tidak terus dikecewakan. Persiapan bagi menghadapi kejuaraan pencak silat dunia ke-19 adalah lebih mencabar berbanding persediaan ke Sukan Si Hanoi Mei lalu. Menurut jago silat negara Muhammad Al-Jufri Jamari, tahap kejohanan ini lebih tinggi kerana setiap negara yang terlibat menghantar pesilat bertaraf antarabangsa. Sehubungan itu, katanya para pesilat tanah air perlu lebih bersedia mental dan fizikal. Jadi untuk world ni dah tentu daripada negara-negara yang kuat semua yang datang daripada Central Asia, daripada bla-bla Europe, jadi daripada India, Pakistan, Jepun pun ada. Saya mengharapkan supaya saya kekal fokus dan juga tidak pandang remeh pada pihak lawan. Bagi wakil dari Amerika Syarikat, Kyle Keane, pasukannya berharap untuk menambah pengalaman selain meningkatkan mutu persembahan mereka. Our target for this tournament is just to show that we're on the world stage and to bring our best and to show unity and diversity. Like, it's so beautiful to see all these countries here finally uniting, getting back into action. Lebih 500 peserta dari 40 negara menyertai edisi kali ini. Sebanyak 32 acara dipertandingkan, antaranya tempo, regu, solo serta tunggal kategori lelaki dan wanita. Baik saudara, edisi Sukan 27 Julai berakhir di sini. Saya Azamri Hussein. Untuk segmen seterusnya, kita kembali bersama Andy dan juga Margaret Gambang. Teruskan. Bangun tidur dikejutkan gajah. Nampak pelik? Biasa. Tapi itu yang berlaku sebenarnya dan kita akan saksikan dalam segmen hashtag. Di sebuah resort di Chiang Mai, Thailand, seekor gajah akan mengejutkan pelancong dari tidur pada setiap pagi. Detik-detik menarik itu dirakam seorang pelancong, Sakshi Jain, sebelum memuat naik video tersebut di Instagram miliknya. Setakat ini, video tersebut telah pun mendapat 21 juta tanda suka. Seorang kanak-kanak Rusia mengalami detik kecemasan apabila patah jari ketika bertarung dalam pertandingan catur menentang robot. Christopher menggerakkan biji catur tanpa menunggu masa yang ditetapkan. Akibatnya, jarinya dicengkam robot tersebut beberapa saat sehingga patah sebelum diselamatkan 3 lelaki di situ. Saudara, paparan hashtag itu tadi menutup tirai berita perdana 27 Julai. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.